Baik. Seterusnya kita imbas kembali pelajaran pada minggu yang lalu. Pertamanya kita ada cerita pasal kerasukan jin. Cerita itu pun habirah secara pengalaman. Kemudian ada disentuh adab-adab tidur. Saya ada bekalkan nota adab-adab tidur sebelah belakang. Minggu lepas kita cerita saja adab-adab tidur mengikut sunnah. Kali ini kita bawa nota dengan sandaran-sandaran dia sekali. Inilah dia adab-adab tidur yang sekaligus merangkap benteng. Benteng daripada sihir, benteng daripada kejahatan manusia, benteng daripada kejahatan syaitan dan jin. Kalau tak jadi benteng pun, dia dapat mengurangkan gejala-gejala itu. Kaedah, antara kaedah yang disarankan apabila kita nak tidur ni, yang pertama berwuduk. Ambil air semayang dulu. Berwuduk ni termasuklah bersugi gosok gigi, ataupun sekurang-kurangnya berkumur-kumur. Kemudian dah sampai di katil kita pun sapu sekali. Nak sapu banyak kali pun boleh. Sambil baca bismillah. Lepas sapu tu, ikut kita lah nak baca apa pun. Kita nak baca khatam satu Quran pun suka hati lah. Tapi antara benda yang pentingnya, kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita selawat dekat Nabi, baca A'udzubillah, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, yang ni semua orang pun tahu. Kemudian, kita ambil sunnah Nabi, dia akan tadah tangan dulu. Tadah tangan macam berdoa, kemudian dia tiup tangan dia satu nafas. Lepas tiup, dia baca 3 qul. Apa 3 qul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca 3 tu, lepas tu dia sapu kepala, sapu muka dan sapu seluruh badan. Nabi Muhammad buat 3 kali. Yang 3 qul tadi tu dia buat 3 kali. Kita nak buat sekali pun boleh, nak buat berapa kali pun tak apa. Tapi Nabi Muhammad buat 3 kali. Kenapa dibuat amalan ini? Antara rasional, logik akal, fikiran kita ni, yang pertama dapat pahala. Start dari kita ambil air semayang tadi, sampailah kita sapu muka, sapu badan semua, sampailah kita tidak mengiring sebelah kanan. Ambil sunnah Nabi. Semua tu dapat pahala. Yang kedua, Tuhan suka, Rasul pun suka. Yang ketiga, badan kita jadi bersih. Tempat tidur pun bersih. Kalau ada kotak-kotak apa, kita sapu dah. Yang keempat, mengelakkan atau mengurangkan gangguan jin dan sihir. Gangguan manusia pun, mencuri masuk rumah pun, insya-Allah. Tapi kalau dah nak jadi juga. Kita baca ayat apa pun, Tuhan kata hari ni rumah kamu pencuri masuk. Dia masuk juga. Cuma ikhtiar kita. Itu dinamakan ikhtiar muslim. Yang kelima, bila kita tidur mula-mula mengiring sebelah kanan, jantung kita yang berada di sebelah kiri dada kita ni dia cantik. Dia tak tertekan. Yang keenam, di tangan kita ni dia ada kuasa dalaman. Bila kita bawa ke seluruh tubuh, dia punya aura-aura tu. Aura-aura dia tu sebati dengan badan kita. Dia baik untuk kesihatan. Yang ketujuh, sebagai langkah berjaga-jaga, kita periksa tempat tidur kita kalau ada benda tajam, ada kayu. Lagi satu, kita nak menghalau apa? Kalau ada jin dia tumpang tidur, kita halau dia tidur tempat lain. Yang ke-8, menambahkan kecintaan kepada Nabi. Sebab kita mengikut sunnah dia. Bila kita buat, baca 3 qul apa tadi tu, teringat kita dekat Nabi. Aku buatnya ikut Nabi ni. Di situ datang kasih sayang. Yang ke-9, kita membuatkan iblis, syaitan, jin-jin jahat, tukang-tukang sihir. Mereka ni kecewa. Sebab kita buat pemimpin. Mereka boleh tembus, tak boleh tembus, itu cerita kemudian. Tapi kita dah ada usaha tiru sunnah. Yang ni mereka tak suka ni. Kecewa mereka. Yang ke-10, itu tadi, mengelakkan jin daripada tertindih. Sebab biasanya jin-jin di rumah kita ni, walaupun dia tak mengganggu kita, kadang-kadang dia tidur merata tempat. Sesekali dia tidur di bumbung, sesekali dia tidur di cushion, sesekali tidur di lantai, sesekali dia tidur di atas kaki kita. Jadi anjuran Nabi Muhammad, kita tibah dulu sekali. Di mana-mana pun ada jin, tapi jin yang tak mengganggu kita lah. Kemudian kita tengok sandaran-sandaran kepada amalan-amalan yang disebutkan tadi. Zaman sekarang ni kita nak tahu kenapa kita buat amalan ni. Tidak sekadar dengar cakap orang. Tidak sekadar ikut petua guru kita. Kita nak tahu apa sandarannya. Yang pertama, berwuduk, ambil air semayang.
sebelum tidur. Dan tidur kena mengiring ke kanan mula-mula. Mula-mula baring tu tidur sebelah kanan dulu, lepas tu baru kita pusing mana pun. Apa sandarannya? Hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini sandaran kita. Kata Nabi Muhammad, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka hendaklah engkau berwuduk sebagaimana wuduk hendak mengerjakan solat. Kemudian berbaringlah di atas badanmu yang sebelah kanan. Ini sandaran kita. Nabi Muhammad suruh. Bukan sekadar orang-orang biasa. Ada sunnahnya. Sandaran kibas tempat tidur. Bukan amalan saja-saja, ada sandaran juga hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Muhammad, apabila seseorang kamu hendak tidur, maka kibaslah tempat tidurnya dengan hujung sarungnya, dengan hujung kain. Kerana ia tidak tahu, barangkali ada kotoran yang melekat. Satu. Sumber yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim pula. Apabila salah seorang kamu tidur di tempat tidurnya, maka gunakan bahagian dalam kainnya, sarungnya, untuk menyapu tempat tidurnya dan sebutlah nama Allah. Sambil kita kibas tadi tu, sebutlah Bismillah. Nak sebut apa pun boleh lah, apa-apa zikir kan. Dengan harapan, kotoran-kotoran, serangga-serangga semua dapat kita sapu. Kalau ada jin menumpang pun, dia tidak tempat lain. Sandaran membaca 3 hul dan sapu di badan. Yang hembus tadi dan sapu di badan. Daripada Aisyah, isteri Nabi. Ini cerita Aisyah. Apabila Nabi SAW baring di tempat tidurnya pada setiap malam, baginda merapatkan kedua-dua belah tapak tangannya, kemudian meniup kedua-duanya dan membaca pada dua tangannya itu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian menyapu dengan kedua-dua tangannya seluruh tubuh yang tercapai oleh kedua-duanya, yang dimulakan dari kepala, muka, kemudian seluruh tubuhnya. Baginda berbuat demikian 3 kali. Ini sandaran kita. Dia bukan sekadar ketua-ketua, bukan sekadar cakap-cakap orang, ada sandaran.